Okay, ni saya solve macam ni untuk kelas satu lagi. Sekejap lah saya buat yang baru tu lah. Okay, semua nampak skrin saya? Soalan nombor 3 ni. Nampak sir. Alright, so question given to us is determine the location of the composite area shown below and determine the moment of inertia with respect to the centroidal x prime axis. So for this case, it is basically the first step that we need to do is we determine the centroid. Okay, so as you can see here, we have y and x axis. Alright, so for the axis kat sini y, and then the other one is here lah, x, y and x. Alright, so kalau kita tengok kepada gambar rajah itu, memang jelaslah menunjukkan kepada kita, kalau kita merujukkan kepada paksi y, y tu dia punya koordinat dia adalah y bar dia, centroid untuk y tu dia adalah pada kedudukan kosong. Betul tak? Y tu atas bawah kan. Kalau kita tengok dia punya titik tengah tu mungkin berada di sebelah kiri x ataupun sebelah kanan x. So for this case, y bar equal to 0. Okay. And then you only need to find the value of centroid in x axis. Okay. Because of, kalau you nampak tu sebenarnya saya telah terangkan tadi, kemungkinan titik tengah kita itu berada di sebelah kiri paksi x ataupun sebelah kanan paksi x. But for the y axis, it is at 0 punya koordinat. Right? Saya faham tak? Faham. Okay. And then second step is first step lah kita. First step is we identify how many components that we have in our figure or in our shapes. So for this figure or shape, so how many components you think that we have? Okay. So for the components, I choose to select three components here. So the first one is ini segitiga. Okay, this is the first component. And then the second component is rectangular, yang besar. And then the third one is circle, lubang kat sini. Ni yang nombor 3. Right, so I have 3 components. And then we start with the component number 1. Okay, component number 1. So we draw back the axis together with the shape y and x. So we have rectangle here, triangle here. And then the distance from the y-axis is 3 cm. Alright. Okay. So y bar. So for y bar, it is equal to 0. But for x bar, so here we have the center is here for triangle. And then the distance from the base to the center point is h over 3. Okay, but for this case we berada di tapak, so b lah, b divided by 3.
Okay, so X bar is B base divided by 3 plus 3. Okay, so kita nak merujukkan kepada paksi Y tu kan, daripada paksi Y yang tegak tu ke titik kita pada paksi tengah, titik tengah untuk triangle tu, itu jarak dia. So the X bar is, so base dia adalah 10 cm. So 10 kita gantilah kat sini terus. 10 bagi 3 tambah dengan 3. So 6.33 cm. Itu X bar untuk first component number 1. Then component number 2, we have rectangular. So we draw the axis together with the shape. So here. Okay. Alright. So the center point of this shape is at kat mana? So distance here is 15 plus 3 cm, which is 18 cm. So the center one is 18 divided by 2. Okay, 18 divided by 2. So dia adalah 9. Jarak sini ke sini adalah 9 cm. Okay. So for Y bar, samalah. Dia adalah kosong. For X bar untuk rectangular ini adalah, kalau jarak tadi tu 9, so dia punya titik tu kat sini. Jadi in terms of coordinate, untuk paksi X tu, koordinat dia adalah berapa? 9 tolak 3. 9 tolak 3. Which is tadi kalau saya tunjuklah calculation dia, yang sebenarnya adalah 18 divide by 2, which is titik tengah dia adalah 9. And then jarak dia, sebab kita X bar sekarang kita nak cari dia punya koordinat. Okay. So 18 bagi 2, 9 tolakkan dengan 3 cm tu. So dia adalah 6 cm positif. Okay, just now yang X bar tu kena letak saya terlupa tadi tu. Sebab tu untuk X bar untuk triangle tu, the value is negative. Sebab apa? Dia berada di sebelah kiri paksi X. Okay. And then the last one komponen kita, okay, remember untuk komponen 1 dan 2 you kena tambah Y, because itu adalah kawasan berlorek yang kita nak cari. But for shapes number 3, shape number 3 which is a circle, okay, we need to minus because this one is excluded. Dia tak termasuk dalam kita shape yang kita nak cari. Okay, so you draw Y, X, and then dia punya titik, dia punya bulatan berada di sini. And then the radius is berapa? 2 cm. So jarak daripada apa nama ni, sini ke sini, berapa jarak dia? Adalah 1 lah. Okay. Kalau sini ke sini tadi dah dalam jawapan tu, just 3 cm jarak dia daripada kosong Y tu. Kalau kita nak masuk. Right. So proceed. So Y macam biasalah dia akan jadi kosong sebab dia berada pada koordinat kosong titik tu untuk Y. And then X bar is apa? Yang masuk forward lah 3 cm. So daripada X tu kan 3 cm dia positif ke kanan. Alright. So complete. And then after that we draw apa dia? Bawah Y bar tu kan. So lupa untuk setiap shape tadi you also need to identify the area. Area. So for triangle, the area for the first one triangle area is 1/2 times 10 times 20. Okay, segitiga ni. So dia adalah 100 cm squared. Okay, and then the component number 2 area is rectangle. So 18 darabkan dengan height adalah 8. So berapa? 18 144
cm squared. And then the last one for circle, the area is pi r squared. Okay, so pi, the radius is 2 cm. .6 cm squared. Okay, semua masih follow ke? Masih, sir. Alright, so Masih. after that we draw the table lah. The table, area and also X bar lah. Y bar kita kosong, tak perlu letak lah. Kalau kita kira pun buang masa saja, kerana dia akan jadi kosong. Right, for the first component, the area is 100. And then X bar is negative 6.33. And then the second component, you have rectangular. The area is 144. And then X bar is 6. And then the last one, circle. We have negative. Why? Because of we need to exclude this shape. 12.6. And then the X bar is 3. Positive. Okay. So kita darab lah. This one is minus 633. 864 minus 37.8. Right. And then we calculate the A, the summation of A times X bar. Okay. So 193.2. Okay. And then summation of area. Area dia adalah 100 tolak 144 tolak 12.6 56. Sorry. Dia 56. Negatif 56.6. Sampai dia negatif. Saya tak tekan apa. 100 tambah 144 tolak 12.6. 231.4. Okay. Sorry. Betul Betul tak? Betul. Okay, kalau ikutkan ni X bar ni kalau yang skema ni 231. Salah dah saya tu. Sir. Ya. Shape bulatan tu macam salah je. Bukan X bar dia kosong tak ke sir? X bar dia kosong. Betul. Patutlah saya rasa pelik. Kosong X bar dia. Kenapa? Dia berada pada ni kan. Tengah-tengah. Tengah tu. Saya salah lukis. Sepatutnya ni bukan tu lah. Dia kosong dekat sini. Okay. Maksudnya faham lah tu. So R is 2 cm. So yang tadi tu sebenarnya dia punya X bar ni kosong kan. So bila kosong, kosong lah kat sini. Kosong. So you only have
633 tambah 864. So 231. Okay, 231 tadi. So this one is 231. So dia punya X bar is 231 divided by 0.4. Ini positif kan. Okay. So dia punya X bar adalah 0.9 lebih kan. 0.08 per 1 lah. So dia punya X bar adalah 1 cm, sorry. 1 lah. Sini jawapan dia. Okay. Boleh? Boleh sih. Okay, and then moment of inertia. Respect to the X prime axis. So kita punya X prime axis kat mana sebenarnya? X prime maksudnya paksi yang selari dengan paksi X yang asal lah kan? X prime tu pula adalah sebenarnya paksi yang mana X yang dia lalu centroid. Boleh faham tak? X prime ni, dia paksi. Jadi kes ini, X prime tu dia adalah kosong kan? Sebab kita punya X bar tu memang dia berada pada Y bar kosong. Kita punya kedudukan titik tengah kita ni untuk keseluruhan objek kita ni. So dia punya X prime, kalau if let's say kalau kita ada value, contoh kita ada value untuk Y, dia akan jadi kemungkinan ke atas, kemungkinan ke atas X prime ataupun kemungkinan ke bawah X prime. Tapi in this case, kita punya titik tengah tu memang duduk kat sini je. Yang berubah hanya pada X saja. Y tu dia kosong kan. So dia tak akan jadi sama ada X prime tu kat atas atau bawah. Memang dia berada kat sini juga. Titik tu, titik tengah kita tu. Cuma beza dia antara kiri ke kanan saja. So jadi, ini bermaksud X prime tu dia merujuk kepada paksi X asal. Untuk kita nak cari moment of inertia. Faham tak? Okay. Sorry, saya terputus tadi. Semua sadar ya. Sekarang ni musim hujan lah, tak berhenti hujan kat Johor ni. Dah ada tempat yang dah banjir dah pun. So, memang bila hujan internet memang masalah. Itu kita punya kekurangan lah bila kita buat ODL ni. Masalah internet. Okay, semua nampak tak skrin saya? Nampak sih. Nampak. So yang tadi tu ada soalan tak? Sebelum kita proceed. So basically yang saya terangkan tadi, X prime tu dia adalah sama dengan paksi X. Kenapa? Kita tengah tu memang berada pada X equal to 0. Ya, so X prime tu memang dia takkan berada di sebelah atas atau bawah lah. Di mana saya lukis ni. Okay, dia bukan berada di sebelah atas atau bawah. Bukan. Okay, dia berada betul-betul pada paksi X. Titik kita. Cuma beza dia sama ada ke kiri ataupun ke kanan je. Boleh faham? Jadi, untuk nak determine the moment of inertia, okay, what we need to do is by referring to the original X axis, so we identify the value of moment of inertia lah. Okay. So for this case, component number 1, okay, kita dah ada tadi, kita continue dengan itu saja. Cuma kita cari saja dia punya I bar X. So I bar X
Sorry, I bar X, IX. Okay. So, IX equal to yang ni yang first component tadi adalah triangle So triangle dia punya formula untuk I bar X is apa dia? B H kuasa 3 bahagi 36 tambah A D squared. So A dia adalah berapa? 1/2 darab tadi itulah. Kita dah kira A dia tu kan. So BH kuasa 3 bahagi 36. Base dia adalah 20. Dan 10 tambah 10 tu base dia. This is the base. Okay, 10 tambah 10. And then height dia adalah 10 cm. Okay, 10 cm. Boleh ke? Semua masih follow saya ke? 10 Boleh je. 3 bahagi dengan 36 tambah dengan A dia. Area dia adalah 1/2 darab 20 darab 10. Okay. And then D dia tadi itulah. B bahagi dengan base dia berapa tadi? 10 bahagi 3. 10 bahagi 3 kuasa 2. So itu dia punya IX. Okay. Puluh darab 10 kuasa 3 bagi 36. Dia akan dapat 555.6 tambah this one is 10 100 times dengan 10 bagi 3 3.33 kuasa 2 100 tambah 555.6. So dia adalah 889 cm over 4. Okay, and then second component you have rectangular. So IX equal to BH power of 3 divided by 12 plus AD squared. Okay. So base dia adalah berapa? Berapa base dia? $18. Height dia adalah 8 bagi 12. 18 darab 8. And then dia punya titik tengah dia adalah tengah dia 9 kuasa 2. Okay. 18 bagi 2 tadi tu. Yang ni silap Saya rasa macam pelik. Ni 10. Base dia tu sebab kita merujuk sekarang ni dia kita punya formula dah kita balik So height kita bukan lagi yang menegak. Yang melintang tu kita punya height. So dia dah terbalik. So base tadi 20 darab 10 kuasa 3. Okay, area macam biasa lah sama. Okay, yang ni pun sama juga terbalik. Dia punya base dia adalah 8. Height dia 18. Okay. Ini sandiran ni. 20 darab 10 kuasa 3.
Sama juga. 5.6. Sama. Sir, di dia kena tambah 3 sir. Apa dia? Di yang komponen pertama tu kena tambah 3 lah. Di komponen pertama. Ya. Kena tambah dengan 3 lah. Sama dengan komponen kedua pun. Kena cari balik. Dia D tu bukan lagi. Dia tengah tu. 10 bagi 3 tambah dengan 3 kuasa 2. Sebab dia daripada Y tu kan. Tambah 3 kuasa 2. Darabkan dengan 100. Tambah 555.6. Sudah akan jadi 4566.7 cm. Betul? Dia akan jadi 4011.1. Okay. And then sama juga yang ni. So D dia bukan 9 D dia 9 tolak 6. So 3 lah. So 3, 6. Sorry. 6 kuasa 2. 8 darab 18 kuasa 3 bagi 12. 3888 tambah 6 kuasa 2 darabkan dengan 8 darabkan dengan 18. 5184. Sudah akan jadi 9072. 9 kuasa 4. And then the last component is Ix untuk circle, which is pi r kuasa 4 bagi 4 plus dengan area dia kan. Pi r squared tan dengan dia punya d kuasa 2. Tapi in this case d dia adalah kosong kan. So terus ambil pi r squared lah. And then kita kena minus. Sebab apa? Yang nanti kita nak kena exclude. So r dia tadi 2 bagikan dengan 4. So 12.6. So dia punya moment of inertia is 4566.7 tambah 9072 tolak 12.6. Okay. Jadi 13 2 626 626.1 cm kuasa 4. So inilah dia punya moment of inertia dia. Okay. Boleh semua?
Right? Ada lagi tak soalan yang saya minta buat sama dia ni? Tak ada Syed. Right. So kalau tak ada, kita continue lah. Continue dengan subchapter yang seterusnya. Moment of inertia, mass moment inertia, mass moment inertia, mass moment of inertia. Alright, so the mass moment of inertia, mana start di sini? Okay, apa dia punya definition? The mass moment of inertia of a body is a measure of body's resistance to angular acceleration by measuring the distribution of the mass of an object relative to a given axis. So the formula for mass moment of inertia is I equal to integration of m mass times dengan dia punya r squared, dia punya radius, and then the unit is kg meter squared. R is the perpendicular distance from the axis to the arbitrary element dm. Dm is dia punya delta m lah, perubahan kepada mass. Itu formula dia lah untuk moment of inertia bagi mass. And then konsep dia, kalau kita tengok ni, so kat gambar ni dia menerangkan tentang konsep dia lah. Kita akan ada dia punya jari dia kan. Ni. Ini R, dia punya R and then R. So mass tu kat mana? Kat sini lah. Mass kat situ. So axis kita, if let's say kalau you nak ambil yang komponen yang pertama, sebab pertama tu, so axis adalah ini. Okay, itu axis dia. Komponen yang kedua, so ni kedua. So axis dia adalah ini. Sama juga yang komponen yang ketiga, axis dia ini juga. Yang keempat punya komponen, dia akan jadi axis perpendicular. Okay. For a thin plate of uniform thickness T and homogeneous material of density R, maksudnya kita ada thin plate yang berketebalan sama dan dia punya material pun sama. Jadi bila material sama, dia punya density akan jadi sama lah. Okay. The mass moment of inertia with respect to axis A prime contained in the plate is I A prime equal to R squared dm. Tu formula asas dia lah. So R squared dm tu, M tu mass tu dia ganti kepada jadi dia akan jadi P pula, rho T times dengan dia area. Rho is dia punya density lah. Okay. So itu adalah basically dia punya moment kan. Moment lah. Mass the same equal to apa dia? Rho equal to M division bagi isi padu, betul tak? So kita nak pindah, jadi akan jadi rho V. V is volume V is volume, this one is mass. So volume, formula untuk volume apa dia? Volume kita ada luas darabkan dengan thickness dia. That's why dia akan jadi M equal to rho dia punya dia adalah thickness darabkan dengan area. Thickness darab area dia punya isi padu That's why tadi kita tengok kat sini dia akan jadi rho T dA. R tu dia remain kat situ lah, R squared tu, sebab kita nak integrate dengan R tu terhadap A. And then dia punya moment of inertia, mass moment of inertia untuk A prime tu dia akan jadi P rho T. IAA tu apa maksud dia? IAA tu adalah moment of inertia pada area tu. IAA. Sebab IAA ni nanti, yang ini ni adalah merujuk kepada formula asas tu. Ni. MR squared. Okay. MR squared. And then, similarly for perpendicular axis B prime which is also contained in the plate. So ini you just tukar sajalah kalau nak cari pada BB punya axis. You boleh tunjuk pada gambar di sebelah kanan tu So ini BB, yang tadi tu A prime tadi yang kita terangkan. BA tu dia punya apa nama ni, area of element. Okay, element DA ni. Kita ambil satu element dan yang mana dia adalah R. And then element DA ni, dia punya volume dia
elemen yang kecil putih tu, you times dengan thickness, you akan dapat dia punya volume lah yang saya terangkan tadi. Okay. So, pasi AA tu maknanya pasi yang perpendicular lah. Perpendicular tu dia arc dia tu, radius tu, jarak dia. Okay. And then for the CC axis, CC prime, which is perpendicular to the plate. So CC ni dia perpendicular to the plate tu. So adalah IAA plus IBB. So you determine both IAA and also IBB, you will get the value of ICC. Okay. Kita tengok example. Mass moment of inertia of rectangular plate about AA axis. So AA axis mana? Tegak. Okay. So IAA formula adalah rho T I, moment of inertia untuk IAA. So moment of inertia untuk IAA, okay, dia punya area dia adalah formula asas BH kuasa 3 bahagi 12, betul tak? Ataupun A kuasa 3B lah. Kes sini dia terbalikkan saja sebab nak cari AA. So dia punya apa nama ni, B dia punya height, B dia punya base, A dia punya, A ni adalah dia punya height. Okay, sebab kita nak merujuk pada paksi AA. So AA ni iaitu, so base dia yang selari dengan paksi. Okay, base adalah yang selari dengan paksi. So that's why jadi A kuasa 3 times B. Okay, so equal to 1/12 M A squared. And ini dia convert balik formula daripada apa ni, mass tu, daripada rho T tu times dengan dia punya area, ya, area IAA tu, moment of inertia untuk area tu, dia akan jadi 1/12 MA squared. Okay, kalau nak cari pada BB punya paksi pula, sama juga, dia akan jadi, you just tukar sajalah 1/12 B squared. Okay, and then mass moment of inertia untuk ICC tu, dia tambah dua-dua tu lah, IAA tambah IBB. So akan dapat inilah. Okay, boleh faham tak? Ada soalan? Ada soalan untuk mass moment of inertia? Tak ada, sir. Tak ada? Betul? Betul tak ada? Sir. Boleh Sir. Aha. Sir. Macam mana sir yang A tu, yang about A to A prime axis tu, Okay. yang MA squared tu, A tu mana sir? A tu datang daripada apa nama ni, A tadi tu dia punya tinggi dia tu, Yang height dia. okay. Height dia. Okay, saya ni saya terangkan balik lah. Height A ni pada dia punya height. Ini kita namakan sebagai height, ini B lah, B ni base seperti biasa lah. So formula untuk rectangular BH kuasa 3 bahagi 12, betul tak? In this case H kita adalah A. That's why you nampak A ni. A kuasa 3 bahagi 12. And then mass, kita tahu mass equal to apa? Rho V, betul tak? Rho V. Rho V. So V ni yang diterbitkan untuk yang inilah. T times kan dengan dia punya thickness darab dengan dia punya area. Okay, area. So area itulah yang dia akan jadi apa nama ni? Ni mass moment of inertia untuk area. Moment inertia untuk area tadi tu. Dia ganti kat situ. That's why nampak kat sini dia akan jadi MA squared. MA tu tinggalkan. Okay, sekejap tak nampak, saya tak nampak ni. Okay. A tu dia pecah dia pecahkan. So yang ni rho T ni, rho T area, okay, times dengan apa ni, A squared tu dia punya area kan, area dia adalah BH. So jadi AB kat situ, betul tak? AB. Nampak tak AB? Pecah tu. Dia akan pecah, that's why nampak macam ni. Dia pecahkan area tu. Area kita untuk rectangular adalah A times B, betul tak? Betul. Okay, tu cara macam mana dia nak pecahkan formula. Okay, tengok balik lah benda tu nanti. Okay, and then example yang seterusnya, mass moment of inertia of circular plate. Tadi rectangular, now circular plate. So circular plate I, AA. So AA dia kat mana? Sini.
equal to IBB samalah sebab dia bulatan kan. And then equal to rho T I area untuk segi 4 lah. Okay. And then moment of inertia untuk segi 4 itu rho T 1/4 pi R square R kuasa 4. So dia akan jadi ni lah. Okay, basically benda yang you tengok ni sekarang ni dia lebih kepada formula tau. Kalau rectangular merujuk pada pasti IAA, moment of inertia dia adalah ini 1/12 MA squared. IBB merujuk pada pasti BB, ini formula dia. Ini kalau ICC, and then kalau circle, ini formula dia. Alright. Formula for mass moment of inertia at center of gravity IG for common shape. So kita ada common shape Let's say kita ada solid sphere solid sphere. Dia punya IX equal to ni formula dia 2/5 mr squared slender rod, macam apa ni cylinder punya rod. Kita ada 1/12 ml squared. And then untuk solid circular cylinder yang tebal sikit lah. So dia punya ni adalah L plus 3R. R is radius. Okay. L tu dia punya length itu kena hafal lah kalau ikutkan. So sebelum ni. And then untuk yang ni thin disc. Ni formula dia. Thin disc. Thin rectangular. Ini formula dia. Yang tadi tu yang kita cari tadi tu. Kan. 1/12 MB squared. Okay. Nampak tak? So IX ni basically yang tadilah, yang last kali yang kita elaborate tau. Ni. So yang saya terangkan example 1, 2 tadi tu dia sebenarnya macam mana nak terbitkan formula untuk jenis shape tu lah, bentuk-bentuk yang ada ni. Itu sebenarnya. And then for brick, dia punya mass moment of inertia, ini formula dia. And then you kena tengok lah merujuk pada paksi mana IX, IY and IZ. Okay. Paksi dia boleh tengok kat situ lah. Okay. For parallel axis theorem and radius of gyration, parallel axis theorem formula dia I mass moment of inertia equal to Ig plus Md squared. M is mass of the body and then D is distance between the center of gravity of the body to the respective axis. Okay, and then radius of gyration K, I equal to Mk squared or K equal to I dia punya mass moment of inertia divided by M mass of the body. Formula dia lah. And then kita tengok example 1. So this is slender rods have a mass of 4 kg per meter unit persen ada per meter. So maksudnya setiap meter tu dia punya berat adalah 4 kg. So let's say kalau you ada slender rod tu panjang dia 200 mm, you convert to 0.2 meter, you times 4. That's the mass of the slender yang ni. So yang ni adalah 4 kg per meter kan dia kata kan. So dia ada 0.2 meter ni. Ni 0.2 meter. So dia punya mass dia sebenarnya adalah 4 darab 0.2. So akan dapat 0.8 kg. Okay. And then determine the moment of inertia of the assembly about an axis perpendicular to the page and passing through point A. Okay. So mass moment of inertia untuk slender rod, formula dia adalah Ig equal to 1/12 ml squared. L is dia punya length dia. Okay. So total untuk IA equal to summation of Ig, dia punya mass moment of inertia. Okay. Merujuk kepada I itulah. And then plus M mass times dengan dia punya D titik tengah dia. Okay. So for this case, kalau kita tengok, kita ada dua slender rod Slender rod yang pertama, dia punya kalau merujuk pada point A, titik tengah dia kat mana? Di kat sini. Betul tak? Point kedua, titik tengah kat mana? Kat sini. Okay. Kalau with respect to the point A, jarak dia adalah sini ke sini adalah 0.1. Okay. Dan yang satu lagi adalah 0.2. Sebab titik tengah kat sini kan. So ni jarak dia 0.2. Merujukkan pada pasti 8A tau. Boleh tak? Sebab titik tengah kat sini. Yang ni titik tengah kat sini. Okay, so untuk merujuk pada pasti A, 0.2 yang nampak. Yang satu lagi 0.1. Boleh faham tak? And then you total up, you get the value of total mass moment of inertia. Okay? Boleh? Boleh kot. Boleh kot.
Sekejap, saya pergi toilet sekejap. Nanti Boleh, kita sambung balik. Boleh. Boleh. Siapa nak pergi toilet, boleh pergi toilet dulu Baik saya. Lu apa khabar? Kabar baik. Okay, boleh saya continue? Boleh saya. Boleh. Okay, saya explain balik tadi Mungkin ada yang tak faham. Jangan explain. Okay, example ni nampak screen saya? Okay, so soalan dia tadi dia kata determine the moment of inertia of the assembly about and exists perpendicular to the page and passing through point A. So in this case sebenarnya dia punya exist yang kita nak adalah daripada sini to exist yang passing through point A perpendicular to the page. Okay, and then first step is the maklumat yang kita ada adalah mass of 4 kg per meter. Maksudnya kita punya slender rod ni setiap panjang dia tu adalah 4 kg setiap meter. Setiap meter. Bukan dia bagi soalan. Biasa kalau dia soalan dia bagi mass of 4 kg, so memang forward lah, kita tak perlu cari dia punya mass lagi. Kalau dia bagi 4 kg terus ambil nilai 4 kg tu. Tapi dalam kes ini dia bagi 4 kg per meter. So you kena calculate lah dia punya mass untuk setiap komponen yang kita ada. Untuk kes kita ini, kita sebenarnya ada dua komponen Dua komponen, yang mana komponen yang pertama yang ni lah. Okay, slender rod yang tegak. And then komponen kita yang kedua adalah slender rod yang horizontal. Okay, both slender rods ni dia punya panjang adalah 200. Betul tak? 200 mm. Ataupun 0.2 meter. Sama juga untuk yang nombor 1 ni, 0.2 meter dia punya panjang. That's why untuk mencari dia punya mass untuk setiap komponen ni,
You kena darab tekan dia punya panjang. So, you get the value of mass lah. So, 0.8. Setakat tu faham? Faham sir. Okay. Yang first step tu kena tahulah dia punya paksi tu dulu. Determine the moment of inertia of the movement about an axis perpendicular to the page. Perpendicular to the page and passing through point A. So ini paksi dia, ini paksi dia. Ini nak kena rujuk. Okay. And then yang ni kena ingatlah mass moment of inertia untuk slender rod formula dia adalah inilah. IG equal to 1/12 ml square. So yang mana tadi? Slender rod. Okay. Nampak tak? Ini formula kita nak pakai. Okay. L lah. L besar tu. L tu represent dia punya length lah. Sama juga tadi tu. Tak apalah. Dia sama saja. Okay. And then using parallel axis theorem. Kenapa kita kena pakai parallel axis theorem? Sebab kita punya titik-titik tengah kita ini dia bukan berada pada paksi yang kita nak cari. Ataupun kata lainnya sama seperti yang sebelum ni punya subchapter, mass moment of inertia untuk yang area tu, composite area tu, kan saya kata kan, kita ada dua formula. Satu BH kuasa 3 bahagi 3 ni untuk rectangular. Satu lagi BH kuasa 3 bahagi 12 plus AD squared. So which one kita nak guna? Kita prefer yang ada parallel, yang ada AD squared. The same thing goes untuk yang mass moment of inertia. Kita guna parallel axis theorem. Tak kira lah macam mana rupa bentuk dia, kita pakai formula ni juga. Which is IG plus M times D. M is mass, D dia punya titik tengah. Daripada paksi pergi ke titik tengah, kita punya komponen. Boleh faham? Boleh. Jauh punya dia punya boleh tu. So, IG tu, IG ni sebenarnya dia macam ibaratnya kalau kita mass moment of inertia untuk composite area dia adalah I bar X lah. Tapi untuk mass moment of inertia kita panggil dia sebagai IG. And then kalau moment of inertia untuk area kita pakai M ni adalah A. Tapi untuk mass moment of inertia A tu kita ganti dengan M. M tu dia punya mass lah. Boleh faham? Sebab kita nak cari mass, bukan cari area. Bukan mass moment of inertia untuk area, tapi kita nak cari mass moment of inertia. That's why kita kena gantilah ni formula dia untuk yang parallel axis theorem untuk mass moment of inertia. Boleh So kita kena total up lah. Kenapa kita kena tambah? Sebab kita ada dua komponen. Memang kita betul-betul nak cari dua komponen ni. Tambah ni. Kenapa? Sebab ini komponen yang pertama, ini komponen yang kedua. So we need to sum up lah these two components. Alright. So for the first one ni, kalau kita tengok 1/12 times 0.8 times 0.2 power of 2 plus 0.8 times 0.1 squared. Yang ini ni sebenarnya untuk komponen yang pertama. Komponen yang mana? Yang ni. Okay, kenapa dia punya titik tengah dia 0.1? Sebab 0.1 lah kita merujuk kepada paksi A ni kan. So titik tengah untuk yang komponen pertama kat sini. Komponen kedua titik tengah dia kat mana? Dekat sini. Ini komponen pertama, ini komponen yang ke orang tak nampak komponen kedua yang ini. Okey. So titik tengah dia sini satu dan sini satu. Betul tak? So sekarang ni paksi kita ini. Ini our axis. Reference axis. Paksi yang kita nak rujuk. So dia punya D tu, yang pertama D1, DI tu D1 lah. D1 untuk komponen adalah 0.2 divide by 2, which is 0.1. Dia nampak 0.1 dekat sini. And then untuk komponen yang kedua, dia tengah dekat sini, betul tak? Tengah-tengah dekat situ. So merujuk pada paksi yang kita nak cari tadi tu, jarak dia adalah daripada sini ke sini lah, which is 0.2. Boleh? Ya, so yang nampak kat sini dia akan jadi 0.2 untuk komponen yang kedua. Ini untuk komponen yang kedua. Okay, ini komponen yang pertama. So you total up, you akan dapat nilai dia. Ini dia punya mass moment of inertia. Boleh faham? Boleh.
lagi. Alright, kita tengok exercise Exercise. The plate shown has a density of 100 kg per meter cube and a thickness of 2 meter. Thickness ya. Alright, so thickness ni basically dia merujuk kepada kita punya ni, kalau kita lukis balik kan. Ini dia punya thickness. Okay. Determine its mass moment of inertia perpendicular to the page and passing through point O. So page. Maksudnya sana lah. Perpendicular. Okay. So R kita adalah yang mana R? R ni lah 125. Tolak dengan 25. So kita ada circle yang besar, tolak circle yang kecil. Okay. So kita pakai formula I. Kita nak cari I, okay. O equal to IG plus MD square. Okay. So mass kita tadi 100 kg per meter cube. Alright. So kita punya thickness adalah 2. Okay. Thickness kita adalah 2. This mass moment of inertia perpendicular to the page and passing through point O. So I dia adalah untuk bulatan tadi. Okay. Kita dish tadi kan, dish kan. Macam ni lah. Okay. Ini formula dia. So Ix mr squared. Kenapa? Dan dia kata perpendicular, so kita nak rujuk pada paksi ni. Paksi X, Ix. Soalan tadi dia kata perpendicular to the page and passing to point O. So yang inilah paksi dia. Okay. So thickness. Okay. And then the distance dia adalah D dia tu nak ambil daripada mana? Thickness bahagi dengan 2. Betul tak? Betul ke tak betul? Tersesat. Sekejap soalan lain. Soalan lain. Dia tak keluar lagi lah skema jawapan dia. So dia punya mass dia bagi dalam bentuk density 100 kg per meter cube. So kita tahu dia punya mass equal rho equal to mv kan? Betul tak? M divided by V. Okay, isi bagi isi padu. So kita ada kg, kita ada rho, volume dia ada berapa volume dia? Untuk cari mass. So volume dia adalah dia punya luas lilitan. Okay, lilitan bulatan darabkan dengan dia punya thickness. So you akan dapat dia punya volume. Kan kita punya bulatan ni, kita punya plate ni, dia macam tu, kita ambil satu plate, okay. So you nak cari isi padu dia. Isi padu untuk plate macam nak buat. Isi padu adalah kalau you potong kat sini, okay, you potong semua lah, so you potong, you bentangkan bulatan potong, bentangkan, dia akan jadi seolah-olah satu rectangular, betul tak? Satu plate. Kalau bulatan you potong, you bentangkan dia, saya nak terang susah sebab tak ada kat depan mata.
Tunjuk satu ni lah. Saya stop dulu. Okay, semua nampak tak saya? Nak demo sikit yang berkenaan bulatan tadi tu. Macam mana kita nak cari dia punya isi padu. Nampak? Nampak sir. Okay, Nampak. kalau kita ada bulat tak ada kan? Okay, kita katalah O ni O ni saya punya bulatan. Nampak tak saya punya tangan ni? O So bila O ni kan, saya punya tebal ni tebal saya punya jari lah. Tebal ke sini kan. Tebal ke sini semua jari. So ni bulatan saya. Bulat. Okay, bulat. So and then saya nak cari dia punya dia punya volume. Macam nak buat volume adalah kalau ikut biasa kita dia punya sekat-sekat. Tak apa dah slow-slow lah slow-slow. Okay. So bila saya nak cari dia punya volume, apa yang saya buat, saya bulatan saya ni saya buka dia. Saya buka bulatan, Ya, teruskan saya. dia akan ada yang lilitan tu bersamaan dengan panjang, betul tak? Panjang. Betul. And then dia punya thickness tu dia punya lebar. And then satu lagi dia punya ketebalan dia lebar punya sana tu kita boleh jadikan sebagai dia punya width, lebar dia. So panjang keseluruhan, okay, darabkan dengan dia punya tebal yang width tadi tu, and then times dengan thickness, you akan dapat volume, betul tak? Untuk bulatan. Betul. Boleh tak? Nampak tak? Ataupun saya tulis balik tadi. Matematik soalan ni apa yang saya nak screen. Dia seolah-olahnya, okey. Saya nak cari volume. Okey, volume. Untuk ini. Tin macam ni. So, ini dia punya ketebalan dan thickness dia tadi tu. So let's say dia punya thickness dia adalah 2 meter lah. Okay. And then saya nak tahu dia punya volume. Macam nak buat, saya akan potong. Let's say saya potong kat sini. Saya cut. Bila saya potong, saya akan dia punya bulatan ni dia akan jadi macam ni. Betul tak? Dia akan jadi panjang. Katalah ini ni dia punya width dia adalah apa nama ni 1 lah. 1 cm. And then saya potong kat dia. So 1 cm tu ada kat sini. Bila saya dah potong tadi tu. Ini dia punya nilai 1 cm. Okey, ini dia punya lilitan bulatan lah. Bila dah potong, saya dah bentangkan dia akan jadi lilitan. Yang mana lilitan bulatan dia punya formula adalah 2 pi r. Betul tak? Ingat lagi tak formula untuk lilitan bulatan? 2 pi r. Betul. So ini dia punya thickness tadi yang 2 meter. So dia punya volume dia adalah 2 pi r timeskan dengan 1 cm dia punya width tadi tu kalikan dengan 2 cm dia punya tebal. So dia akan dapat volume dia untuk bulatan tu. Faham tak? Faham. Okey. So itu yang saya nak masukkan tadi, apabila kita dapat maklumat untuk yang dia punya density tu, we timeskan dengan dia punya volume. So volume macam nak cari, you kena potong lah seperti mana saya kata tadi tu. Yang plate ni you kena potong. So dia punya R tu tadi, dia punya yang 1 cm tu, dia sebenarnya adalah sini ke sini kan. So you kena tolak lah. 125 tolak dengan yang dalam tu, dia punya 25, which is dia punya dia adalah berapa? 100 kan. 100 mm ataupun 0.1 meter. Itu dia punya width dia tu. And then dia punya lilitan macam mana nak buat? Lilitan dia. Nak ambil yang mana? Lilitan untuk R2 ke R dalam?
Dua-dua lah sebenarnya. You kena solve dua-dua. Satu bulatan luar, you kena minus bulatan dalam. Itu dia punya volume sebenarnya. First of all, what you need to do is you determine the volume untuk yang luar tu dulu. Okay, yang luar tu punya volume, and then you kena tolak yang dalam. Bulatan luar tolak bulatan dalam. So you akan dapat dia punya volume. And then dah dapat volume tu baru you times dengan dia punya density, you akan dapat dia punya mass lah. Boleh? Saya rasa tak faham lah. Susah lah nak explain. Semua okey ke sekarang ni? Tak okey. Sebab dia sepatutnya yang Ustaz Dr. ni kena ada kat depan mata senang nak explain. Bila dalam online ni tak nampak sangat. Internet pun slow. So basically untuk case ini, kalau you nak cari kenapa slow, saya punya iPad pun slow pula. Dapat respon. Okay. Padam balik. Tadi yang untuk nak cari volume sudah faham kan? Macam nak cari volume untuk bulatan kan? Itu matematik tu. Okey, untuk cari untuk yang kita punya gambar rajah ini, nak cari volume dia. So bulatan yang besar tu, ini bulatan yang keseluruhan dia, tolak bulatan yang dalam ni. So you akan dapat dia punya volume untuk objek tu lah. So macam nak buat first, untuk volume pertama volume yang pertama bulatan luar tu, you cari dia punya V dulu. Volume dia. Itu 2 R timeskan dia dengan dia punya apa nama ni R dia punya ni lah. Dia punya radius kan, keseluruhan timeskan dengan dia punya thickness. Okay, thickness dia 2 meter tadi. So 2 pi R, 2 pi radius dia adalah 0.125. Didarabkan dengan radius yang ni maksudnya 0.125 jugalah. Untuk bulatan besar daripada titik O tu timeskan dengan thickness dia 2 meter. Kita dah convert dalam meter dah semua tadi So akan dapat value dia berapa tu. Sekejap. So ini akan dapat 2 pi darab 0.125 darabkan dengan 2 0.2 lah 0.2 meter. Okay, satu. Ni B1 untuk yang luar. And then yang keduanya B2 tu, yang bulatan kecil dalam tu 2 pi R timeskan dengan R timeskan dengan T. So dia punya R dia adalah 0.025. Okay, darabkan 0.025 darabkan dengan 2. So yang akan dapat 7.9 darab 10 kuasa negatif 3. So volume untuk yang kawasan yang berloret tu adalah V1 tolak dengan V2. Sebab yang 2 tu kita nak keluarkan dia. So 0.2 tolak 7.9 darab 10 kuasa negatif 3. So yang akan dapat 0.19 lah, lebih kurang 0.2 juga. Maksudnya tak beza banyak lah. Sebab dia punya tu beza jauh. Dia memang sangat tebal. So V dia basically 0.2 untuk V keseluruhan kawasan berloret tu. Okay. Alright. So V tu nanti kita boleh calculate dia punya mass, which is mass equal rho equal to mass divide by volume. Betul tak? So volume kita dah ada 0.2 and then P kita tadi adalah 100 kg per meter cube. So M kita adalah 100 darab 0.2 which is 19.2 kg. Itu mass untuk kita punya shape ni, kita punya objek kita ni. Okay. And then formula untuk mass moment of inertia bagi apa nama ni, panggil apa, tin macam apa, disk lah, disk tin disk. Tadi kita adalah ini.
Kenapa kita pakai yang atas? Sebab sekarang ni pasti kita macam tu. Pada IX. Sebab soalan dia minta tadi, dia kata perpendicular to the page. Page ni lah. Dia punya permukaan tu, perpendicular to the page and passing through point O. Itu pasti dia. Kalau tengok ini, bentuk pasti ni, and then refer back to the formula, dia macam ni lah sebenarnya. So, ini pasti apa? Pasti X. So, you kena pakai formula 1/2 mr squared. Boleh? Boleh? Nak determinekan formula yang mana tu yang saya confuse sikit. Okay, first of all, what you need to do is you kena understand soalan dulu. Soalan kita- kata determine its mass moment of inertia perpendicular to the page and passing through point O, kan? So, kalau Baca ikutkan pada soalan perpendicular kita tu nak ini, pasti dia. itulah. Saya lukis tadi tu. Ni, pen biru ni. To the page Ini tu pasti macam dia. mana Ustaz? Page tu inilah, page kita. So, dia perpendicular to the page, permukaan dia tu. Kalau tadi, okay, soalan yang example tu kan, perpendicular to the page. Page tu maksudnya, inilah page dia. Passing through point A, ni page. Page dia menghadap, macam mana dia menghadap kepada kita punya objek tu. Kepada depan, kita tengok ke depan itu, pasti dia. Susah lah kalau tak ada face to face ni. Okay, basically macam tu lah, maksudnya tegak tu dia punya page tu kita panggil sebagai dia punya face lah, face of our object. Okay. And then dia punya paksi tu mesti lalu perpendicular. Okay, faham. Perpendicular kat mana? Kat sini lah. Okay, boleh tak? Faham tak? So dah, you dah tahu yang tu, and then barulah you boleh relatekan dengan formula. Which formula you want to use. Okay, you tengok balik paksi dia X, Y. Let's say kalau bukan page, paksi Y ataupun Z, macam ni lah you pakai formula bawah ni. 1/4 mr squared. Okay? Okay. And then you dah dapat itu, by using parallel edges theorem, dia tahu dia punya apa nama ni, titik tengah dia kat mana. Untuk kes ni titik tengah dia kat mana? Titik tengah dia memang betul, sebab kalau kita tengok paksi dia memang kat kosong. Nampak tak? Y, X, dia betul-betul kat kosong. Sama juga dengan paksi Z lah, kita panggil X ni yang tu, paksi Z lah. Pun dia, kita punya objek ni betul-betul kat tengah. So dia punya D dia tu adalah kosong. Automatically, yeah, when we apply the formula I equal to IG plus MD squared, yang ni akan jadi kosong. So kita hanya tinggal IG. IG ni yang untuk yang tadi tu lah. MR kuasa 2 tadi tu. Sorry. 1/2 MR kuasa 2. Ni IG ni IG. Okay, boleh? So formula kita dah dapat M tadi tu, kita akan pakai I. Okay, I untuk yang O lah, kita namakan sebagai O equal to IG plus MD squared. Ini yang formula asal. Tapi oleh kerana D kita ni betul-betul pada center, pada titik kosong, so ini equal to 0. So kita directly ambil lah. IG equal to 1/2. 1/2 ada 4 dia. Kita ingat formula dia. 1/2 MR squared. MR squared. Okay. Itu satu. Okay. Ini untuk yang bulatan besar. Yang pertama, tolak dengan 1/2 MR squared untuk yang kedua. Bulatan kecil yang tengah ni. Boleh. Tolak nak buang kan? Nak buang. Plus 0.2